Jadi pada pendapat saya untuk tidak begitu berisiko tinggi, mereka akan ambil sama ada Fredrin, sama ada Baksha. Ya, Fredrin telah pun dikuncikan untuk ketika ini sebagai jungler tank untuk pasukan Homeboyz. Masih lagi sama, mereka mengekalkan hero-hero keras. Tapi sekarang ni, adakah GB akan tukar? Sepertinya tidak. Adakah kita akan melihatkan Joy di bahagian jungle? Wow. Joy di bahagian jungle memberikan mobility yang cukup Masing-masing. Jadi kita lihat bagaimana untuk Todak. Adakah berjaya dapat satu mata ataupun Homeboyz akan unggul di bahagian hadapan dengan dua. strategi yang cukup agresif daripada Todak seperti tadi. Mereka melakukan cutting lane di bahagian goal lane untuk menggunakan Ciku guys. Mendapatkan kelebihan terlebih dahulu. Dan di mana ini menyebabkan kenapa Ciku guys yang bermain dengan lebih agresif. Tapi perlu berikan tanda hormat between fasa early game masih sakit. Yap, di mana anda semua berada di rumah boleh pilih MVP sendiri kat sini. Scan QR code tersebut dan sertakan MVP anda pada akhirat nanti. Tapi Barbosa memberikan tekanan kepada Moon terlebih dahulu. Dapatkan Homeboyz ada nyawa yang sangat rendah. Dapatkan Todak ada sustainability yang tinggi, damage juga cukup untuk dikeluarkan nak dibandingkan dengan game yang pertama. Kat sini pasukan Homeboyz seperti yang menyangkakan yang high risk, high reward. Kalau mereka boleh menangkan early game, pasukan Todak nak capai ke mid game, damage power spike agak sikit sukar. Tapi Moon sekarang ni telah pun diganggu. Moon ditekan, dia pergi ke salah arah. First blood diambil oleh Warlord dalam keadaan waktu yang genting sebegini. Bagaimana? Satu tusukan padu daripada rival, tapi sekarang adakah dia terlepas? Puncher masih lagi ada dan juga Thunderous digunakan untuk melarikan diri. Satu berbalas dengan satu. Baik. Jauh mata dia dah pandang masa hadapan seperti di mana Warlord nak bergerak dan di mana ini memudahkan tugas beliau mendapatkan kill yang pertama bagi pasukan Todak. Dan sekarang ini dulu saja pertama dimulakan. Yap, terlebih dahulu akan ditarik oleh Momo ke bahagian belakang. Sempat level 4, Momo level 4 kali ini. Boleh dikatakan 50-50 untuk kedua pasukan terlebih dahulu. Tapi rival dekat bahagian belakang Barbosa membuka map terlebih dahulu. Pasukan Homeboyz, pasukan Todak telah pun bersedia. Ada 3 dengan 3 tapi Tigo! Wow, tenaga yang telah dibuat sekarang ini. Yums di bahagian turtle, Warlord ada di bahagian belakang. Hujan api jatuh daripada langit mencari mangsa. Yums hampir dikorbankan. Outplay yang begitu baik dibuat, namun Yums lebih bijak, lebih pantas untuk menekan button flicker. Kat mana nak lari sekarang ni Barbosa? Hang nak pergi mana? Barbosa sekarang ni cuba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Tapi satu lagi serangan diperlukan. Adakah dia berjaya? Dia berjaya. Tapi datang pula Momo. Menggagalkan. Saya rasa memang mereka bagi kepada Momo saja untuk mendapatkan kill tadi. Dah tak ada ruang untuk melarikan diri. Dan dengan adanya Festival of Blood dekat sini boleh saja sustain. Sebabkan itulah kenapa Momo begitu yakin di bahagian hadapan berhadapan dengan sepatu. Tapi Parasite dikenakan kepada Moon. Nampaknya fokus mereka adalah untuk memastikan Moon tak dapat nak membantu daripada segi team fight. Ya benar, dan sekarang untuk Homeboyz perebutan turtle yang berlaku sempat datang untuk membantu. Puncher telah guna pakai GB. Dapatkan turtle tersebut sekali lagi. Menambah koleksi turtle mania. Rival hampir saja dikorbankan Momo. Ada Club Alta. Tapi mampukah bertahan dengan lama. Lihat bagaimana electrifying beats bersama Rhythm of Joy. Begitu menyakitkan. Dan dia telah ditarik. Moon menjadi Shadow Moon untuk dikorbankan. 2 kali dikorbankan sekarang ni menjadi target utama, tumpuan utama untuk pasukan Homeboyz. 3 kill berbalas 3. Adakah ini yang berita baik untuk pasukan Todak pada awal game? Saya rasa sedikit sukar sebenarnya disebabkan mereka nak bergerak agresif. Tetapi kalau Moon sentiasa dimakan terlebih dahulu, ini menyebabkan mereka tak mampu untuk memaksa team fight bagi pasukan Homeboyz. Walaupun mereka menang daripada segi jumlah, tetapi sekarang ini Yums menendang. Tendangan yang baik kepada Anep. Anep dicari. Dan ada satu pedestrian tak mampu menyelamatkan dia. Yums juga akan menerima nasib yang sama. Di mana Ciku Gas masih lagi berada di bahagian bottom lane tanpa sebarang masalah untuk mengambil gold plating tersebut. Dan GB berjaya untuk mengambil Thunder Fenrir tersebut. Berjaya untuk mendapatkan objektif purple buff tersebut. Dan rival perlu mengelakkan diri daripada terus berada berdekatan dengan pasukan Homeboyz supaya tidak ada berlaku sebarang pengurangan nyawa yang terlalu banyak kepada pasukan Todak ketika ini. Daripada segi early game, pasukan Todak ditekan. Dekat bahagian late game, adakah mereka cukup sebenarnya untuk memberikan saingan kepada pasukan Homeboyz? Sebenarnya bagi pendapat saya di fasa late game, Ciku guys yang lebih-lebih membahaya terutamanya apabila tiada single target lock daripada pasukan Homeboyz pastinya membenarkan Ciku guys untuk bermain dengan cukup agresif dan itu akan menjadi masalah yang besar. Tapi bukan tentang masalah. Mungkin akan digunakan, namun ada Warlord untuk menghalau Todak keluar daripada kawasan tersebut. Dead
area is Homeboys area seketika waktu. Namun Yum sekarang cuba untuk melakukan sesuatu. Mungkin tendangan putih dari Yum terkena damage yang cukup besar. Momo mungkin terperangkap tapi masih lagi banyak nyawa dia. Dan Chibi sekarang yang menerima damage pula. Terpaksa melarikan diri hanya untuk menegur Sapa. Hai, bye-bye. Tak ada suara kematian. Dia kena tarik tahu tadi. Nasib baik dia ada satu lagi dash untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Dan pasukan Homeboys sekarang ni masih lagi mahukan turtle tersebut. Namun Chibi tidak, dia banyak tapi sebabkan dia bukan guna tank jungle sekarang ni, agak sedikit mudah untuk dileburkan. Adakah ini situasi yang baik untuk pasukan Homeboys sebenarnya memulakan turtle yang kedua? Agak membahaya tetapi rival juga membahaya apabila seorang diri sahaja. Chibi lagi. Chibi lagi dapat turtle. Memang turtle itu ada tertulis nama Chibi dekat atas kepala turtle tu. Tendangan. Dan tendangan telah dibuat. Rival cuba beri bantuan tapi damage tak cukup. Yums diangkat ke langit dan Yums cuba melarikan diri. Chibi masih lagi ada ataupun tidak? Tidak sebenarnya Jiku, guys. Satu belajar duet yang menari berdansa, berdance dan mendapatkan 2 kill untuk Toda. Ini kemenangan yang cukup berharga seketika ini di minit ke-6. Berjaya untuk mendapatkan satu turret di bahagian atas. Dapatkan jungle, dapatkan EXP. Pasukan Homeboys berjaya dapatkan turret di bahagian bawah. Adakah ini trik yang baik sebenarnya? Saya rasa kurang baik sebenarnya tetapi sama tetap di bahagian Tebak kau, tengah tebak rival. Wow, bagaimana? Matching wasit tendangan yang baik. Yum, tangkap Anep. Dia tak kisah ada rakan pasukannya tertangkap tapi Warlord dapat kill. Begitu juga dengan Yum. Ya, tetapi sekarang ini kita lihat bagaimana Todak tidak mengalah daripada segi agresifnya. Masih lagi cuba untuk memberikan tekanan kepada Homeboys. Namun itu, boleh dikatakan mereka juga perlu bermain dengan lebih berhati-hati dekat sini. Namun itu bukanlah identiti Todak yang sentiasa memberikan kacau bilau di dalam Land of Dawn. Tapi Warlord dengan 4 kill sekarang ni, satu feather airstrike sangat menyakitkan kepada pasukan Todak. Jadi mereka perlu berwaspada di mana kedudukan mid laner pasukan Homeboys pada masa ni dah Momo. Nyawa sangat rendah boleh dikatakan, separuh HP yang terkena daripada Bennett Rash tersebut. Jadi Chibi kali ini dia tak gunakan tank jungle. Gameplay pasukan Homeboys sedikit berbeza, mereka agresif tapi dalam masa yang sama mereka perlu berhati-hati. Satu lagi turret berjaya untuk ditumbangkan. Pasukan Todak ketika ini ada kelebihan. Yes, memang ada kelebihan tetapi conceal digunakan oleh Barbosa mencari mangsa. Moon adalah target mereka. Ya, Moon bukan lagi mungkin buka Knuckle Altar. Chibi sekarang ini masih lagi sustain. Moon akan dikuburkan dalam keadaan walaupun Knuckle Altar telah digunakan. Dan Homeboys ada kelebihan mungkin untuk mendapatkan turtle yang seterusnya menjadi milik Chibi. Tapi kalau tiada saingan diberikan untuk Todak, ialah keadaan yang memaksa mereka untuk bergerak agresif. Warlord satu berdaya strike digunakan. Momo terpaksa untuk berundur ketika waktu dan fokus mereka beralih kepada pengambilan turtle yang cukup pekat sekali. Saya nampak tadi macam mana Momo dia punya efek Eternal Shield dah ada. Bermakna dia utamakan itemization tersebut terlebih dahulu menghalang damage yang dikeluarkan oleh Warlord. Turtle yang ketiga sekarang ini telah pun dimulakan. Rival telah pun dicari terlebih dahulu. Taunt telah pun dilepaskan kepada pemain ini dan dilepaskan sekali lagi 3 turtle diberikan secara berturut-turut kepada pasukan Homeboys. Tetapi kita kena ingat di mana pasukan Todak mereka mengharapkan Jiku guys yang akan memberikan kemenangan. Dan lihat sekarang ini satu kill mungkin akan disuapkan. Berjaya. Anep, adakah dia? Shutdown Jiku guys. Anep Nika yang baik untuk lari daripada Yum. Dan sekarang Yum terperangkap. Dia ada lagi hentakan. That's right. Masih lagi mau untuk larikan diri daripada genggaman Warlord. Warlord dapatkan kill dengan menggunakan sedikit strike. Namun Momo sekarang ini di bahagian tengah. Dan tiada apa yang berlaku setakat ini untuk Homeboys. Kemenangan yang cukup bernas. Jiku dah mula dah bermain agresif tetapi ya positioning beliau meletakkan diri dalam situasi yang cukup berbahaya. Berjaya dapatkan kill tetapi mengorbankan diri sedikit kurang efektifnya. Terutamanya apabila kill tersebut diberikan kepada Anip yang walaupun cuba didenda oleh pasukan Todak tetapi masih lagi berjaya menyelamatkan diri. Tetapi di bahagian tengah strike Rival mencari Warlord yang mana dilindungi oleh Anip. Betul tadi Rival tidak meneruskan perkara tersebut walaupun hanya menggunakan puncher, dia menerima damage sampai separuh nyawa dia pergi. Yep, di mana buat masa sekarang ni pasukan Todak cuba untuk mendapatkan kuasaan map balik tapi pasukan Homeboys menghalang pergerakan tersebut. Kita nampak bagaimana mereka sentiasa ada membayangi pergerakan pasukan Todak ketika ini. Satu mata untuk pasukan Homeboys. Kalau mereka dapatkan mata yang kedua, satu lagi langkah untuk mereka. Jadi tekanan yang besar kepada pasukan Todak. Mereka tak boleh nak biarkan perkara tersebut berlaku. Siapa yang nak jatuhkan sepat buat masa ini yang terlalu kebal? Adakah perlu mengharapkan kepada Ciku Guys sahaja? Adakah itu jawapan yang bernas untuk pasukan Todak? sedikit sukar kalau nak mengharapkan kepada Ciku Guys saja kerana fokus Ciku Guys juga akan diberikan untuk
mengambil nyawa Anip di bahagian belakang. Begitu juga dengan Warlord yang daripada tadi mengeluarkan burst damage yang begitu tinggi dengan adanya Feather Aside. Dan sekarang ini Homeboys menggunakan gerakan agresif kepada auto turret di bahagian tengah. Masuk dengan penggunaan Thunderous, akan tetapi mereka tak boleh nak buat risiko tinggi sebab Lord tengah hidup sekarang ini. Jadi satu kematian akan membinasakan pasukan tersebut. Saya bila ingatkan Chibi menggunakan hero-hero yang nyawa rendah seperti ini, terutama sekali menggunakan Joy, sukar untuk mendapatkan objektif, tapi ternyata tidak. 3 kali turtle diberikan kepada pemain ini dan Chibi mengaktifkan Electrifying Wings untuk memberikan satu fokus di bahagian tengah. Lord akan di-reset semula. Pasukan Todak juga tak nak biarkan pasukan Homeboys menguasai kawasan tersebut. Walaupun Chibi menggunakan hero yang lembut, tetapi sempat menggalas tugas yang begitu baik menjadi frontliner dekat sini, menyebabkan kenapa Chibi masih lagi selesa untuk mendapatkan objektif apabila ada ahli pasukan yang lain yang melakukan zoning. Lihat, sempat terus saja pergi kepada rival. Sempat yang mana akan mengganggu rival daripada mengambil objektif dengan mudah. Namun Yub setelah membuat flanking di bahagian belakang, dia cari saja Anep yang mana sekarang ini tengah menjadi satu mangsa tendangan. Dia cepak Chibi. Tapi Anep dapat, rival dapat Lord, dapat kill untuk Homeboys. Tetapi Moon sekarang dalam masalah. Electrifying Beats terkena kepada Moon. Moon akan dikuburkan Ciku, guys. Ada window later. Hidup lagi. Masih lagi hidup sekarang ini. Tetapi lihat bagaimana dia pergi belakang. Dikejar. Dia bijak. Tukur kat Battle Remes yang ada untuk Ciku, guys. Dan dapatkan kill tersebut. Manakala untuk pasukan Todak 2 orang hidup. Rival dari Anep. Ada kawan Anep. Down. Beri kepada rival. Ini adalah satu terbaik untuk pasukan Todak. Tetapi lihat bagaimana mereka memberikan respon. Rival selamat ataupun tidak? Jawapannya ya. Selamat jadi kill untuk Homeboys. Berjaya untuk dijadikan makanan daripada pasukan Homeboys. Walaupun Anip dikorbankan, tapi banyak juga masa yang diberikan oleh pasukan Homeboys untuk membersihkan turret di bahagian bawah ini. Lot yang diambil ini, Yum cuba untuk masuk tapi tiada follow up damage. Bukan berita yang baik sekarang ini. Ya, tak boleh nak lari, flicker dah digunakan dan Chibi ada satu perasaan yang cukup baik. Dan Moon yang mana sekarang terperangkap. Tak boleh nak buat mana. 3 arah telah dikepung yang mana Homeboys dapatkan kill tersebut. Namun Lord masih lagi ada untuk mereka fokuskan. Damage GB tak boleh nak dipandang rendah langsung dengan kira 5 kill, 4 assist. Siapa saja yang tak kebal di bahagian Todak pastinya akan menjadi mangsa yang mudah. Tetapi masalahnya dekat sini, untuk pasukan Todak, hampir kelima mereka boleh dianggap sebagai hero yang lembut. Walaupun pasukan Todak dah siapkan beberapa itemization magic defense, magic armor, tapi tak cukup. Chibi dan juga Warlord mengeluarkan damage yang terbesar buat masa ini. Mereka cuba untuk fokuskan kat bahagian tengah. Momo, dia mungkin buat pancingan untuk habiskan skill set. Tetapi tiada siapa yang terkorban buat masa ini. Fokus mereka pada Ciku, guys. Yep, Chibi dah ada sedikit pertahanan yang di mana dengan adanya Bloodwing memberikan fokus kepada cuba untuk pergi ke bahagian hadapan, cuba untuk survive, tapi Ciku Gas yang sekarang ni perlu berhati-hati. Aneh, bukannya dia hati-hati dengan Ciku Gas, tapi tengok peluru dia tepat terkena ke jantung Ciku Gas, hampir saja untuk dikorbankan. Kalau atas telah pun dibuka. Dia kena buka. Ya. Kalau tak, kemungkinan besar akan ada damage follow up yang mereka akan kejar pasukan Todak sebenarnya tadi. Tindakan pantas daripada Moon menyelamatkan keadaan saya rasa. Kalaulah combo Venus Apathy dan juga Feather Strike berjaya dilakukan oleh Homeboys sebagai ketika ini dengan damage yang daripada satu Venus Apathy saja 60% nyawa Ciku Guys hilang begitu saja. Sekarang ni siapa nak tangkap Joy? Soalan yang saya tak tanya tadi, saya baru terfikir nak bertanyakan kepada awak sebenarnya Karakuri, yang di mana mereka tak ada hard lock, menandakan kalau Joy sekalipun bila dia dash, dia boleh cancel. Okey, Joy tak ada jawapan, tetapi kena ingat untuk pasukan Todak di mana Cloud juga tak ada jawapan daripada pasukan Homeboys dekat sini. Jadi ianya bergantung siapa yang dapat merendahkan nyawa musuh terlebih dahulu. You mencari mangsa. Tak sampai. Warlord sekarang dicari. Warlord. Strike akhirnya shutdown. Diberikan kepada Momo. Berita baik. Tapi kini kedua-duanya telah pun nak dikorbankan. Yang mana kita lihat bagi sekarang ini cuba untuk memberikan damage. Chibi. Shutdown. Chibi dikorbankan. Mediat. Adep. Ada keterik. Pasukan Todak. Dapat 5 kill. Savage. Wipe out. Untuk Todak. Sebab itu dia ada di pemilihan SEA Games. EXP Laner yang sangat berbahaya. 1 ultimate decimation, 5 terkorban, meninggalkan kristal yang terbuka untuk pasukan Todak. Ya, akhirnya kita boleh lihat bagaimana garangnya Momo menggunakan hero tersebut.
cukup berbeza apabila Momo berjaya untuk mendapatkan hero damage dekat ini. Berbanding dengan hero pertama menggunakan akal tak mampu untuk memberikan impact yang besar. Tetapi lihat dengan Matis, tak ada masalah untuk memberikan gangguan di bahagian hadapan. Dia macam datang tiba-tiba triple kill. Maniac. Dia cari lagi. Habis. Dia macam ketuk gendam. Dia dalam keadaan tersebut begitu pelbagai benda yang terjadi, tapi bagaimana konsisten pemain ini berjaya untuk mendapatkan 7 kill. Baik-baik pasukan Homeboyz buat masa ini, trade utama, ancaman utama bukan lagi Ciku, tapi mereka kena perhatikan Momo. Ya, sememangnya akan menjadi fokus utama, terutamanya apabila power spike terus sahaja serta-merta diberikan kepada Momo sebentar tadi. Namun begitu, Homeboyz fokus mereka juga perlu diberikan kepada pertahanan yang dilakukan apabila Minion Wave akan datang di bahagian atas dan juga bawah, kerana itu yang menjadi target Todak buat ketika ini. Ya, mana kita lihat, saya rasakan untuk Homeboyz tak ada masalah untuk mereka melakukan pertahanan sebab mereka ada 2 hero high ground yang boleh untuk menghabiskan minion. Tapi sekarang rival keadaan yang bahaya, dia cuba untuk membuat kiting, menghabiskan skill bagi pasukan Homeboyz, cuba untuk menghukum mereka di luar kawasan base. Savage pertama di playoff yang 3 hari kita bermain ketika ini. Pasukan Todak dengan adanya leading goal daripada 4,500 nak dibandingkan dengan pasukan Homeboyz. Tapi kena ingat, pasukan Homeboyz ada 2 high ground. Bukan sahaja daripada Farsa, tapi ada juga daripada Beatrix, Bennett Rage, Niberus Patient. Boleh digunakan untuk membersihkan minion. Pasukan Todak buat masa ini perlu berwaspada dengan gerakan tersebut. Kalau mereka lakukan kesilapan, tak mustahil yang pasukan Homeboyz pula yang boleh berikan ancaman kepada pasukan Todak. Di mana untuk pasukan Homeboyz yang dikatakan terutamanya mereka perlu memberikan fokus kepada Yum sekat sini. Mereka perlu mengelakkan target-target penting seperti Hanif ataupun Civi ditangkap dengan begitu mudah, kerana jika tidak, situasi yang sama akan diberikan kepada Todak sebentar tadi. Sebut pasal target utama, begitu juga dengan ketika ini Hanif menggunakan Flicker. Dia tidak menggunakan Purify. Tapi saya faham kenapa dia cuba untuk menggunakan Flicker bagi mengelakkan diri daripada tertangkap dengan Cloud. Walaupun Chow boleh menyepak dia, tapi dengan ingat ada lagi backup yang dikeluarkan oleh Barbosa. Tadi sebentar tadi disebabkan Barbosa dah pergi ke depan, sebabkan tu tak sempat nak backup Hanif kat bahagian belakang. Dan ketika ini pasukan Todak dengan kelebihan yang mereka ada itemization yang lebih. Dan pasukan Homeboyz, adakah mereka nak paksa team fight atau mereka kena tunggu setup yang dikeluarkan oleh Barbosa dulu? Saya rasa mereka perlu memaksa team fight, tetapi di bahagian bawah turret dekat sini. Ataupun kalau mampu, mereka berjaya melakukan pick off. Seperti yang kita bincangkan, kalau wild charge terkena, kemudian Venus Apathy bersama dengan Feather Strike, tak ada sesiapa yang boleh menadah damage tersebut. Terutamanya kalau ianya diberikan kepada Moon terlebih dahulu. Maknanya mereka kena tangkap satu persatu bagi pasukan Homeboyz buat masa ini. Jadi untuk pasukan Todak, mereka telah pun mengepung hadapan serangan Lord yang telah pun hampir muncul dalam masa 10 saat. Pasukan Homeboyz ketika ini berada di dalam base. 2 orang berada cuba untuk melakukan step pushing. Rival ada dalam semak tersebut memerhatikan kedudukan pasukan Homeboyz. Maksudnya dia telah pun dijumpai terlebih dahulu. Adakah ini yang diperlukan oleh pasukan Homeboyz sebenarnya untuk membelikan sedikit masa? Mereka perlukan pendedahan dari posisi mereka. Namun tendangannya gagal dibuat. Tapi kita lihat berpindah kepada Sepat. Rival, Sepat menerima damage yang cukup besar. Masih lagi ada vitality. Mungkin paksaan daripada sudut team fight sedang dilakukan. Ciku guys pun melakukan perkara yang sama. Lihat Momo di bahagian top lane. Mungkin disedari, mungkin tidak. Tapi kita lihat 2 target yang cukup mudah untuk dijatuhkan oleh Momo. Tapi Momo lebih penting. Bahaya wallah, ada bahaya. Jangan dekat. Momo ada dalam semak itu. Momo milih untuk berundur terlebih dahulu. Tapi ada bintang terancam. Sekarang ni Momo mungkin terperangkap. Feather Strike telah dipasang. Yum! Tengok Bajum cuba untuk menangkap. Baik sekali tindakannya. Telah pun menangkap Ciku guys. Inilah masanya untuk dia buka Blazing Duet dengan sangat berkesan. Civi tiada. Todak boleh untuk mengambil Lord. Hanif pun dikorbankan. Bintang terancam. Walon. Jadi maksa seterusnya Rival mendapatkan kill. Tinggal Sepat berseorangan untuk melakukan pertahanan. Bukanlah berita yang dimahukan oleh peminat pasukan Homeboyz buat masa ini. Game menjadi lebih lama. Sepat juga akan dikorbankan terlebih dahulu. Immortality telah dibazirkan. Kristal tumpuan utama. Pasukan Todak mendapatkan